sama ada ini macam tahu bagaimana kita nak apply konsep ini kepada medication ataupun kepada medicine ataupun kepada bahagian perubatan. Benda ni memang dah banyak kali dapat Nobel Prize. Kalau maksudnya contoh kalau saintis ni, kalau dapat Nobel Prize ni maksudnya satu kajian ataupun satu penjumpaan ataupun satu dapatan kajian yang sangat-sangat rare lah ataupun sangat-sangat bagus lah. Cuma dia kita masih lagi tak dapat diadaptasi ataupun dibawa masuk kepada bidang perubatan sebab belum ada lagi guideline ataupun ada cara macam mana kita nak gunakan ataupun macam mana nak implement perkara ini, bioelectricity ni dalam dunia perubatan. So dia punya potensi ni sangat-sangat besar lah. Yang sebenarnya dah ada kita bawakan juga dekat produk MSB ni. Dia ada sikit kaitan. Banyak dekat luar pun dia orang cuba bawa teknologi ni, bawa kepada produk-produk, cuba dibawakan, tengok implementasi dia macam mana. So jangan risau, kita cuba cerita sikit apa benda sebenarnya benda lah ini. Waalaikumsalam Puan Nasiah, Puan Faizah, apa khabar? Okay, kita tunggu sikit dalam 3 minit lah sebab yang terima saya start pun dalam 37-38 minit 2.58-2.57 dia kan. So kita boleh ambil masa sikit, tunggu bagi ramai sikit masuk. Jom kita masuk. Harapnya semua sihat-sihat, masih lagi dalam keadaan yang bersedia atau berjaga-jaga. Minta tolong untuk kita like dulu sebab saya boleh tengok ni siapa yang dah share, siapa yang belum share. share. Sekarang ni baru ada berapa share? Tak apa, share ramai-ramai. Okay, baru 5 orang share. Saya nampak saya baru 5 orang share. So harapnya semalam dah cecah 20k kan kes kita ni. Tak tahu lah berapa lagi dia punya nilai ni. Waalaikumsalam Puan Yati, apa khabar? So harapnya kita sentiasa dalam keadaan yang berjaga-jaga lah. Sebabnya ada isu. Kalau anda perasan, mesti anda pelik kenapa tiba-tiba macam rasa macam dah SOP semua dah macam orang tak berkeluar, sikit je orang keluar tapi kes makin tinggi. Kenapa jadi macam ni? Sebabnya varian yang terbaru ni ataupun virus yang ada sekarang ini dia makin kuat. Maksudnya makin hebat dia merebak dan juga dia boleh duduk dekat udara dan juga di tempat-tempat luar ni dalam satu jangka masa yang lebih panjang berbanding dengan first edition. So sebab itu dia makin hebatlah dia merebak. Dahulunya kita masih cakap benda ni mungkin tak ada efek daripada boleh merebak daripada udara, tapi sekarang boleh. Dia boleh merebak, dia boleh spread dekat udara. So kalau duduk dekat satu kawasan yang berekon atau kawasan yang kedap dia punya pengudaraan dia sekelik kat situ je, so potensi tu pun akan jadi tinggi sikit lah. Sebabnya kalau tengok tu saya tak pastilah. Ini saya share je sebelum saya 3 minit ni. Ada semalam saya perasan dekat Facebook, ada seorang artis yang cakap dia tak keluar pergi mana-mana pun, tiba-tiba still positif. So ini maksudnya sebabnya selagi ada pergerakan keluar masuk, tak kisahlah bukan kita, tapi ada pergerakan keluar masuk daripada rumah tu, kita ada interaction dengan orang luar, basically kita ada risiko tinggi lah untuk kena. Mungkin bukan daripada kita, daripada orang lain, tapi kita tak nampak. So sebab itu ada risiko. Dan sebab itulah dia punya sekarang ni kadar jangkitan tu makin banyak dan makin tinggi. Dengan katanya kita sekarang ni dah cucuk 2, dah boleh berjalan. Kalau boleh berjalan tu alhamdulillah, lagi banyaklah kes naik. Percayalah jagat saya. Okey. So tak apalah, kita tunggulah, tengoklah apa mainan ahli politik kita lepas ini. Okey. So insya-Allah kita boleh mula 3 minit. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan saya pada sesi live pada hari inilah. Okay, so basically pada sahabat-sahabat yang baru pertama kali singgah atau menjengah dekat MXB for All punya page ini, page kami ni basically berkenaan dengan syarikat MXB. Okay, satu syarikat networking yang sentiasa menyediakan satu platform yang terbaik untuk anda di luar sana yang teringin ataupun yang ingin mencari satu cara untuk generate income. Okey, so di sinilah salah satu tempat yang terbaik untuk anda lakukannya. Kerana apa? Kami di sini basically dah lebih dekat 16 tahun lah
Okay, insyaAllah lah akan lebih ke depan lagi. So jangan risau, 16 tahun ni bukan satu tempoh yang pendek dan bukan satu tempoh yang lama, tetapi insyaAllah lah untuk satu syarikat basically 16 tahun ni merupakan satu tempoh yang agak panjang yang untuk membuktikan betapa kokohnya company tersebut lah. Okay, so hari ni tajuk kita basically berkenaan dengan bioelectricity dan apa perkaitannya dengan kesihatan badan kita. Okey, apa itu sebenarnya bioelectricity? Kalau yang biasa kita sebut inilah medan potensi bioelektrik. Itu kalau biasa yang kalian sebut lah. Cuma kalau daripada istilah sains dia, itu yang wujudnya lah, yang diorang cuba kaji, yang diorang cuba selidiki. Dia cakap bioelectricity potential in human. Okey, Waalaikumsalam kepada Puan Red Rose. Saya lupa nama panjang dia. Dengan Cikgu T, apa khabar semua? Terima kasih pada yang baru saja join. Terima kasih banyak-banyak. Okay, so bioelectricity ini basically apa yang boleh menyebabkan badan kita ni menghasilkan elektrik. Okay, dia lebih kurang macam contoh kita punya telefon ataupun laptop ataupun ataupun kita punya lampu. Ada elektrik, cuma dia elektrik yang wujud itu dalam badan kita, dia berupa ataupun penghasilannya adalah daripada elemen-elemen ataupun bahan-bahan yang kita makan lah. Basically datangnya daripada sodium, potasium, magnesium, kalsium. So benda-benda ini yang akan menghasilkan electrical charge ataupun akan menghasilkan tenaga elektrik dalam badan kita. Yang tenaga elektrik ini amat penting, especially ataupun terutamanya kepada kita punya sistem saraf ataupun sistem saraf kita lah. Sistem saraf kita ni dia nak menghantar signal, impuls itu, dia punya impuls tu perlu digerakkan ataupun dia nak mekanisme nak bergerakkan impuls tu memerlukan tenaga elektrik. Kita bayangkan kita punya sistem saraf ataupun nervous system kita ni lebih kurang macam monorail ataupun KTM ataupun yang kereta api punya jalan lah. Okay, so maksudnya contoh kita bayangkan KTM ataupun monorail ke ataupun ETS ke yang kereta api laju ni apa, bayangkan kereta api itu merupakan satu impuls ataupun satu benda yang message yang kita nak hantar. So kalau benda itu tak ada tenaga elektrik ataupun tenaga yang menolak ataupun yang menggerakkan gerabak itu, maka mesej itu tidak akan sampai. So dia sama juga konsep dengan badan kita. Nampak tak macam mana Allah bagi kita ataupun Allah beri manusia ini idea untuk mencipta sesuatu. Basically dia kita segala benda yang wujud dekat muka bumi manusia ini, maksudnya muka bumi Allah ini yang manusia ciptakan ini, basically wujudnya idea itu datangnya secara tidak langsung daripada apa yang wujud dengan apa ciptaan Allah lakukan. Cuma kita cuba adaptasi ataupun kita cuba create something yang lebih kurang yang kita boleh buat. Jadilah contoh kereta api, contoh itu. Nampak tak betapa hebatnya kekuasaan Tuhan ataupun Allah SWT. Kita pada hari ini berkenaan bioelectricity itu, sebenarnya dalam badan kita ini penting berkenaan dengan tenaga elektrik itu. Okey, sebabnya tenaga itu selain daripada elektrik ini untuk menjana ataupun untuk memastikan kita punya signal ataupun mesej sampai. Sebab kenapa nak pastikan mesej ataupun signal tu sampai, baru kita punya pergerakan ataupun kita punya organ ataupun kita punya anggota badan ni dapat berinteraksi. Contoh, kalau kita mesej tu tak sampai, kita tak akan dapat untuk memegang ataupun kita dapat untuk ada refleks ataupun kita tak dapat untuk merasa sesuatu, dan juga kita tak boleh nak tahu ataupun kita tak boleh nak bertindak balas sama ada benda ni panas atau sejuk. So segala rangsangan ataupun tindak balas itu semuanya bergantung harap kepada mesej yang perlu di electricity potential dalam badan kita ini sendiri.
Yang kebiasaannya dijana hanya daripada elemen-elemen unsur-unsur semula jadi yang biasanya kita ambil atau kita dapatkan daripada semua makanan lah yang kita akan digest, datang kat perut, masa dah sampai kat kita sistem penghadaman, dia akan absorb. Okey. So daripada situ biasanya yang sodium, potasium, saya cakap tadi, sodium, potasium, kalsium, juga magnesium, ini antara electrolyte ataupun electrolyte dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu saya tak pasti, antara electrolyte penting yang memainkan peranan dalam memastikan anion ataupun ion charge dalam kita punya badan ni ada positif dan negatif dia. So kita nak kena balancekan negatif dan positivity yang ada dalam kita punya badan ni dengan kita punya luaran, supaya dia punya potential ataupun dia punya electrical charge ni dalam keadaan yang satu kita panggil medan yang stabil ataupun satu medan yang balance, supaya nanti tak ada gangguan. Kalau contoh sepatutnya kat luar itu positif, tetapi tiba-tiba disebabkan ada gangguan ion yang jumlahnya berbeza, dia menyebabkan yang kat luar tu tiba-tiba jadi positif, yang jadi negatif. So bila benda itu berlaku, dia akan menyebabkan gangguan seperti contohlah kat kulit kita. Kat kulit kita ni permeability ataupun apa permeability dalam Melayu ayat mudah dia, permeability ni macam kadar serapan ataupun kadar kita punya kita punya vitamin, mineral untuk keluar masuk tu, dia punya pintu keluar masuk itu dijaga oleh anion ini ataupun ion ini ataupun electrolyte ini. Sebab dia buka pintu keluar masuk tu, dia ada positif dan negatif charge. Sebab kalau kita pernah belajar zaman sekolah menengah dulu, kita ada belajar pasal permeability, osmosis, osmolarity. Kalau cikgu-cikgu bahasa bio should be dia ingatlah pasal benda ni. Kita ada isotonic, hypertonic dengan hypo, isotonic. Itu maksudnya ada tempat yang tiba-tiba saturated dengan satu benda ni. Ada tempat yang tiba-tiba low saturation dengan satu benda ni. So dia lebih kurang juga dalam yang positif ion dengan negatif ion dalam badan kita. So sebab benda ni kalau terlalu kita panggil apa? Tidak balance. Kalau contoh daripada kulit tadi, kalau dia tidak balance, dia akan menyebabkan kita punya kulit ni tiba-tiba senang terbuka pintu untuk benda-benda luar masuk. Maksudnya contoh kita punya toksik ke ataupun kita punya racun boleh masuk. Sebab sepatutnya kita punya permeability dekat luar ni basically dia tak boleh masuk benda-benda yang berminyak. Okey, yang water soluble tu should be okey lagi. So maksudnya bila benda-benda tu dah yang ni dia memang tertutup untuk yang benda yang berminyak atau yang oily base, so hanya yang water soluble je boleh serap masuk. So nanti yang fat soluble dia tak boleh keluar. So daripada situ dia ada extra protection. Cara dia dikawal adalah menggunakan yang ni tadilah, ion-ion ini dalam yang ada sodium, potasium. Kalau anda pernah ingat macam mana badan kita untuk menghasilkan Krebs cycle. Krebs cycle ni apa? Adalah satu sistem badan kita untuk menghasilkan tenaga. Macam sodium potasium pump. Ini adalah satu cara badan kita untuk menghasilkan tenaga. So basically benda ini semua sodium potasium pump tu adalah cara kita nak tenaga dan juga untuk keluar masuk bahan kumuh segala benda lah. Okay? So benda ini semua ada kaitan dengan saturation ataupun level positif dan negativity yang ada dalam sistem badan kita dengan luaran surrounding. So sebab itu benda ini amat penting untuk diri kita lah. Itu saya baru bagi mukadimah sedikit lah berkenaan dengan bioelectricity. Okay? Sebabnya kalau kita tengok ikutkan sejarah lah, sebenarnya bioelectricity ini diorang dah tak ada masalah Abang Mi, jangan risau. Lambat masuk pun tak apa, saya pun baru bagi mukadimah Abang Mi, jangan risau, tak tertinggal benda ni, dia punya isu penting ni. Okey, sebabnya kalau kita tengok perkembangan sejarah ataupun penyelidikan bioelectricity punya potential dalam badan kita ini adalah basically dia start lebih kurang sama je macam mana saintis menjumpai sel DNA ada helix form. Apa helix form tu? Yang pusing twin tu. Kajian dah start daripada zaman dulu, masa 19 tahun tahun 1900 dahulu, dengan yang bukan sekarang lah, maksudnya dah lama lah daripada dicari ataupun dikaji. Okey, so sebabnya daripada zaman dulu macam mana benda ni trigger,
Okey, pada start tahun 1920. Okey, seorang manusia yang bernama Louis Langman. Okey, dia duduk kat New York City. Dia cuba apa nama? Dia ni merupakan seorang doktor. Dia tengah nak rawat pesakit kanser lah. Okey, dia jumpa pesakit ni, dia diagnose pesakit kanser tersebut dengan cara yang lain daripada doktor-doktor lain cuba buat pada tahun tersebut. Okey, dia meletakkan 2 electrolyte. Okey, dekat dia punya vaginal canal dia, satu lagi dekat pubis. Okey, dekat dua tempat ni dia check, lepas tu dia alirkan electrical voltage kat situ. So bila elektrik tu pergi in between dekat cervix dan juga dekat bahagian abdominal wall, atau maksudnya dekat bahagian cervix dan juga bahagian perut, so dia dapat lihat ada perubahan ataupun ada something, benda yang luar biasa bila dia check. Okey, so lepas tu doktor tu bila dia tahu ada benda sesuatu yang luar biasa daripada graf elektrik tu, doktor tu pergilah buat pembedahan. Bila dia check buat pembedahan, dia dapat lihat betul orang tu ada kanser. So itu start macam mana kita menggunakan teknologi bioelectricity dalam bidang perubatan itulah. So maksudnya dia check daripada segi charge elektrik itu dalam badan tu, dia akan boleh menentukan ataupun dia boleh detect sama ada sesuatu benda tu, ataupun dia boleh bagi signal sama ada benda yang baik atau benda tak baik dalam badan kita. Okey, tu pada zaman 1920. Okey, dekat New York. So start daripada situ dia orang cuba kajilah berkenaan dengan teknik tersebut. So dia boleh nampak lah, maksudnya dia orang boleh gunakan teknik ni untuk check kanser lah. Okay, itu masa awal-awal dahulu. Okay, so makin lama dia orang check. Ada satu kajian ataupun ada satu idea daripada seseorang ini, dia nak check apa kaitan bioelectricity potential ini dengan wound healing. Okay, so sebenarnya dalam badan kita ni, sebab segala message akan disampaikan melalui perlu menggunakan tenaga elektrik. So orang ni dia check, dia cuba lihat, dia cuba ukur ataupun dia cuba tengok kaitan antara bioelectrical potential ini dengan wound healing. Bagaimana dia check? Dia ada time 2012, ni agak latest lah. Okey, seorang yang bernama Richard Nukitili, dia menghasilkan satu device yang boleh mengukur mengukur elektrolit ataupun anion dalam kita punya surface skin tu. So dia cuba belah ataupun dia cuba lukakan diri dia akan check. So dia cuba tengok ada perbezaan tak daripada segi anion level masa dia luka dan sampai dia sembuh. Okey, apa yang dia dapat di situ? Dia cuba, bila dia buat kajian tu, dia dapat lihat bila dia compare umur orang itu, contohlah 70 dengan orang tu 25, ataupun umur 60 dengan umur 30, dia punya electrical ataupun charge elektrik yang terhasil ketika orang itu luka dan sampai dia sembuh, dia ada perbezaan. Untuk orang yang muda, biasanya dia punya electrical energy itu tinggi dan dia punya speed of recovery ataupun luka itu cepat sembuh, berbanding dengan orang yang berusia, dia punya tenaga elektrik yang dihasilkan dalam badan itu agak rendah dan menyebabkan dia punya wound healing ataupun proses untuk heal itu makin lambat. Okay, so daripada situ orang tu cakap, ni ada kemungkinan ada kaitan ataupun ada, kita panggil hipotesis lah. Semakin jika maka, dulu kalau kita belajar sekolah rendah kan, so dia cakap maksudnya umur ni ada merupakan salah satu pemboleh ubah yang kita boleh check. Mungkin umur ni makin berusia, orang tu punya bio atau tenaga elektrik punya penghasilan akan jadi lagi rendah. Okey, dari situ dia cuba check. So that's why start daripada 2012 itu dia orang banyak buat kajian berkenaan dengan macam mana kita nak increase ataupun speed up recovery untuk luka-luka ini, dengan memastikan kita dapat maintain ataupun kita dapat boost bioelektrik punya potential dalam badan. Okey, so daripada situ dia orang cuba buat lah, dia orang cuba
apa nama, buat dalam petri dish, letak satu sel, lepas tu dia cuba letakkan ataupun dia cuba jana atau memberikan apa nama tu, elektrik sedikit yang lebih kurang macam mana nilai dia yang badan kita hasilkan semasa kita buat recovery luka tu. Dia cuba buat pemeriksaan, dia nampak dia dapat satu penemuan yang baru lah. Bermaksudnya bila badan kita seseorang itu dia punya medan bioelektrik dia cantik, maksudnya negatif dan positivity dia tu bagus, badan dia dapat berfungsi dengan baik, menghantar signal dengan baik, dapat menghasilkan tenaga elektrik dengan baik, kita dapat memastikan recovery rate seseorang itu akan dapat jadi lebih cepat. Ada dua meta analisis yang dilakukan, natural wound amplifying the natural wound currents with the electrical stimulation prevent them all from getting worse. Ini daripada dia punya penemuan lah, daripada dua meta analisis yang besar. Dia orang dapat lihat bila kita dapat amplify ataupun kita dapat strengthen wound current ataupun tenaga elektrik yang berlaku akibat daripada luka itu, kita dapat mempercepatkan ataupun meningkatkan lagi proses wound healing itu. Ada kajian yang cuba dilakukan dekat orang yang ada diabetic wound. Kalau kita tahu, kalau contoh kita pergi dekat produk MSB, kita biasa gunakan produk MSB ini dekat mereka-mereka yang ada masalah kencing manis, yang kadang-kadang dia punya luka tu bersuar semacam. Itu macam Tuan Nasri kita pernah share, dia cakap banyak kawan-kawan dia yang sampai keadaan yang macam agak teruk, bila pakai nampak wound healing tu dapat jadi lebih baik. Okey, kenapa benda tu berlaku? Sebenarnya disebabkan yang ini. Bioelektrik punya potential dalam tempat kawasan yang injured tu, dia makin kita stimulate atau kita trigger supaya kita dapat mempercepatkan proses sel ataupun regeneration kita punya sel-sel itu. Dan juga dia akan ada protection daripada segi white blood cell, semua benda tu supaya dapat protect, supaya mengurangkan proses ataupun mengurangkan tendensi untuk ada bakteria wujud. Okey, itu antara dia punya benda-benda saintifik lah. Dia orang pun ada buat kajian, dia orang check kalau contoh untuk yang diabetic punya wound yang macam ada risiko nak kena amputate, sampai tulang dah kena makan, dia orang buat kajian untuk bioelektrik punya ni, ada evidence dia boleh improve growing structure benda tersebut. Sebab itulah macam Tuan Nasir punya sharing itu, benda tu betul-betul sahih sebabnya fungsi inilah. Fungsi ini ataupun daripada fungsi bioelektrik ni, maksudnya daripada negatif ion ini yang dapat memberikan ataupun menjana ataupun memberi ekstra ion pada diri kita, selain daripada kita gunakan natural ion daripada sodium, potasium, magnesium dan juga kalsium. Secara eksternal daripada pakaian kita, dia dapat balancekan balik kita punya bioelektrik punya medan. Dia membantu untuk improve ataupun untuk mencantikkan lagi ataupun mempercepatkan lagi proses wound healing itu tersebut. So ini sebenarnya cara saintifik ataupun bagaimana ataupun apa benda sebenarnya, macam mana anda punya luka itu boleh cepat sembuh. Kalau ada orang yang cuba mencanggah, suruh dia tulis atau dia type pasal bioelectricity punya potential in health. Basically dia akan nampak lah. But memang saya bagi tahu awal, memang benda ni still lagi dalam kita panggil dalam kajian ataupun nak cuba pembuktian. Sebabnya kenapa, macam awal tadi saya bagi tahu, masih lagi belum ada spesifik ataupun cara ataupun guideline yang betul terperinci berkenaan berapa banyak current energy yang elektrik punya tenaga yang perlu kita berikan kepada pesakit tersebut untuk pastikan dia nampak significant improvement itu, dan juga berapa lama orang tu nak kena pakai. So that's why dekat hospital masih belum lagi ada, masih belum ada lagi kita panggil usaha untuk dia bawa masuk ataupun dia cuba pakai konsep ini kepada bidang perubatan. Sebabnya kalau benda ni betul-betul terjadi atau benda ni betul-betul ada guideline dia, basically contoh orang yang ada masalah terbakar,
50%, 10%, 100% ke apa, basically diorang boleh gunakan bioelectric wound dressing ini sebagai salah satu cara atau alternatif untuk mempercepatkan proses recovery. Sebab saya masa dekat USM dulu, masa satu ketika dulu pernah ada banjir besar, dan time tu saya punya rotation duduk dekat ward burn. Time tu ada satu kes yang ada adik-beradik ni, bayi lagi, adik-beradik kembar ini bayi, rumah mereka dilanda banjir, so dia orang duduk dekat penempatan sementara, duduk dalam kemah, dan tidak bernasib baik tiba-tiba kemah tu terbakar disebabkan ada lilin. Mak dia dengan pasangan kembar tu kena masuklah hospital dalam satu tenat lah. Kalau tak salah, saya lupa lah, yang seorang tu meninggal dunia kalau tak salah, cuma seorang je yang survive. So memang major burn lah, memang banyak, memang lama juga bayi tersebut duduk dekat burn ward dalam ICU. Saya tengoklah memang banyak pelbagai mesin lah, dia pun diberi makan melalui tube enteral nutrition dengan parenteral nutrition, step by step. Kalau contohlah benda ni ataupun isu kita, teknologi ini kita dapat implement, saya rasa orang-orang macam ni kita dapat increasekan dia punya survivability rate. Sebabnya orang yang ada wound major burn ini, dia punya immune system agak rendah, dia pun agak sensitif. Memang daripada segi emotion pun agak sensitif. Saya pernah berinteraksi untuk bagi nasihat pemakanan untuk pesakit-pesakit macam ni. Dia memang agak sensitif sebabnya ialah dia orang terpaksa duduk dekat kawasan yang sejuk, memang tak lagi mana, duduk kat situ saja, so tak kurang interaksi. So daripada segi psikologi ataupun dari segi emosi, dia agak down lah. So that's why kalau ada teknologi ataupun cara-cara yang macam ini, dia sangat-sangat bagus lah. Sebabnya sekarang ini memang banyak syarikat-syarikat lab ataupun private company yang dia cuba buat yang bioelectric wound dressing ni. Okay, dia orang cuba nak implement supaya benda ni boleh jadi. Tapi jangan risau, dekat MSB kita dah buat one step ahead. Walaupun kita tak buat daripada segi wound dressing, kita buat daripada segi pakaian. Okay, pakaian kita ini insyaAllah ada negative ion yang ada boleh membantu untuk balance back kita punya potensi bioelectric dalam badan kita, yang ada sifat atau apa benda yang saya cakap ni tadi. Okay, so apa lagi pentingnya sebenarnya bioelectric potential ini, apa kaitannya dengan diri kita selain daripada untuk wound healing? Dia sebenarnya penting untuk sel membran kita. Sel membran ni berkaitan dengan tadi yang saya cakap awal tadi lah, macam skin, macam kita punya penetration ataupun kita punya electrolyte ataupun kita punya nak menghantar toksik keluar masuk. Sebab dia memerlukan untuk melepasi pintu ke pintu. So pintu ke pintu ini dihadang ataupun dijaga oleh sel membran. So kalau sel membran punya permeability tu dikacau, maksudnya kita punya interaction ataupun kita punya connection ataupun kita punya proses untuk mengeluarkan toksik itu akan terganggu juga. So bila ini berlaku, tu yang menyebabkan kita banyak toksik. Okey, itu yang pertama je lah. So yang kedua dia ada kaitan juga dengan intestinal lining kita. So maksudnya electrolyte yang ada ni, kalau dia punya ion negatif yang positif terganggu, kita punya intestinal ataupun kita punya usus dalam badan kita ni pun, dia punya lining tu pun akan terganggu. So maksudnya absorption rate untuk kita punya kadar nak absorb nutrisi dan juga untuk mengeluarkan nutrisi pun akan terganggu. Maksudnya kalau potensi bioelectric bioelectric dalam badan kita terganggu, kita punya sistem digestion pun akan terganggu. Sama juga dengan blood vessel wall kita. Sebab blood vessel wall kita ni basically dia punya pressure tinggi. Sebabnya bila kita pump jantung kita ni pump darah tu, dia menghasilkan pressure yang tinggi. So macam mana badan kita atau Allah jadikan kita punya wall ini cantik atau boleh menahan pressure yang tinggi? Dia disebabkan oleh kawalan ataupun dia diregulate ataupun diseimbangkan dengan menggunakan signal ataupun signal yang datang daripada sistem saraf kita untuk memastikan kita punya salur darah itu sentiasa dalam keadaan baik dan juga dia punya permeability dalam keadaan yang baik. So sebabnya kita nak contract yang relax tu juga, dia memerlukan sodium, potasium, segala benda itu untuk pergerakan tersebut. Okay,
So kalau benda tu tak dapat sodium, potasium ataupun yang lain macam magnesium, kalsium pun terganggu dia punya ratio, kita punya kadar pumping power itu daripada blood vessel kita sendiri pun ataupun otot kita pun akan terganggu. Anda bayangkan macam contoh, kita bayangkan contoh apa nama? Kita bayangkan apa nama? Kita bayangkan macam contoh orang itu pergi exercise, okey? Orang itu pergi exercise biasanya dia akan menghasilkan lactic acid. Biasanya dan juga kita banyak mengeluarkan elektrolit, sodium, potasium semua terganggu atau terkeluar. So dalam badan kita jadi kurang. So ada risiko kalau kita tak hydrate sebaik mungkin, badan kita akan mengalami kekurangan elektrolit ini. So bila akan mengalami kekurangan elektrolit ini, badan kita akan injured ataupun akan cramp. Sebabnya kenapa? Ada pengurangan daripada segi elektrolit ataupun ion-ion yang kita dah keluarkan daripada badan kita lah. So dalam badan tu mungkin negatif ion tu dah kurang. So bila benda tu ganggu, nanti kita akan cramp lah. Bila kita cramp, boleh ada risiko untuk injured yang lain. Sebab benda ni dah berkurangan. So sebab itu kalau kita tengok produk sinar inframerah dengan negatif ion yang kita pakai, ada potensi untuk membantu atlet untuk recovery dan juga untuk kurangkan injury. Dia ada kaitan dua benda ni sebenarnya. So nampak tak betapa hebat idea yang datang daripada saintis-saintis yang menghasilkan produk MSB ini sebenarnya. Dia punya tu sangat-sangat berseni ataupun sangat-sangat halus lah pergerakannya. Sebabnya elektrolit punya function ni sangat-sangat kita panggil deep lah. Okay? Sebabnya macam saya pernah share berkenaan dengan arginine punya sintesis, nitric oxide punya sintesis, benda tu pun ada kaitan. Sebab benda tu, segala jenis benda-benda kecil itu dia ada kaitan dalam pumping atau pergerakan dalam badan kita. So bayangkan kalau elektrolit ini tidak dapat dibalance dengan sebaik mungkin, itu yang akan menyebabkan kita punya saluran darah pun tidak akan cantik. So kalau orang tu ada masalah blood circulation, kadang-kadang mungkin bukan disebabkan saluran darah tak cantik ataupun dia punya otot dekat darah tu tak cantik ataupun dekat jantung tak cantik, tapi kadang-kadang sebabkan dia punya anion yang ada dalam badan tu tak berapa balance. Mungkin daripada segi pemakanan ataupun daripada segi ada tempat yang kurang berfungsi dengan baik, menyebabkan benda tu senang bocor. Saya tak suruh benda ini untuk di-share ataupun kita nak cerita detail pada kita punya orang-orang yang baru masuk. Ini saya nak share bagi mereka yang menghadapi kawan-kawan ataupun orang-orang yang golongan profesional yang kadang-kadang macam apa benda sebenarnya, macam mana benda terjadi ataupun benda ni apa bukti saintifik dia. Ini antara dia lah. Okey. So kalau anda berhadapan dengan orang-orang yang tidak memerlukan pembuktian yang detail macam ni, tak apa, anggap je lah benda ni sebagai ekstra ilmu untuk anda lah. Okey. Selain daripada tadi selain daripada untuk blood vessel, dia juga ada berkaitan dengan kantung alveoli dekat kita punya paru-paru. Sebab kalau kita pernah tengok anatomi kita punya paru-paru, kita ada satu balon kecil di hujung-hujung kita punya bronchus atau inilah kita punya kerangka kita punya ni, yang alveoli ataupun air sac ini yang akan mengumpul ataupun akan cuba letak oksigen ataupun udara dalam tu. So dia akan pump. Okey. So dia akan juga menjaga permeability. Sebabnya kawasan ni yang akan kita sebagai interchange untuk kita absorb oksigen dengan carbon dioxide. Sama juga dengan kita punya kidney tubes. Sebab kidney tempat yang kita akan keluar masuk elektrolit, sodium, potasium, magnesium, segala benda akan ada kat situ. So interchange yang berlaku ini basically ada kaitan dengan permeability. So dia banyak tau. Kalau tengok kat kidney ada, dekat ginjal ada, dekat paru-paru ada, dekat kulit kita ada, dekat sistem penghadaman ada, dekat kita punya blood brain barrier, maksud dekat otak kita ni, basically dia ada satu tempat yang memang tak boleh nak penetrate dengan benda lain, hanya glukos saja boleh lepas. Benda lain tu tak boleh, susah. Sebab tu kita panggil blood brain barrier yang kita Allah jadikan, Tuhan kita hasilkan tempat tu memang satu tempat protection yang ekstra lah. Hanya benda-benda tertentu je boleh masuk. Tapi kalau benda tu terganggu, ada benda yang tak sepatutnya masuk, dia akan menyebabkan bahaya pada kita punya otak. Okey? So
electrical charge ataupun tenaga elektrik ni sangat-sangat penting dekat badan kita sebenarnya, tu badan kita. So yang itu yang sebenarnya selain daripada kita punya mungkin badan kita tu ada problem ataupun ada masalah tisu rosak ke apa, tapi kadang-kadang kita lepas pandang berkenaan dengan electrical charge ini yang memainkan peranan penting dalam mobility ataupun apa bahasa Melayu mobility ni ya. Saya banyak kali check tapi tak dapat ayat sesuai. Maksudnya yang menjaga pintu keluar masuk tu lah. Itu je lah saya boleh sampaikan. So benda itu amat penting dalam diri kita. So once the mobility itu terganggu, segala interchange yang tak sepatutnya berlaku akan berlaku dan menyebabkan kita punya kawasan tersebut akan jadi berbahaya. Mungkin terlalu banyak toksik ataupun benda yang baik akan terlalu banyak keluar. Tu yang akan menyebabkan sama ada kita punya badan ni penuh dengan toksik ataupun badan kita ni defisiensi ataupun kekurangan zat tertentu. Itu yang kita tak nak. Okay? So sebab itulah sebenarnya penting bioelectric potential ini. Kalau untuk anda nak tahu sebenarnya, contohlah kalau kita sakit kan, contoh kita cucuk ada pen saya. Sekejap. Tak ada pen lah. Contohlah saya cucuk, saya pegang jarum, saya cucuk tangan saya. Okay, sakit itu sebenarnya hasil daripada bioelectric ataupun electric charge yang dihantar terus bagi signal kepada kita punya message ataupun impulse itu terus hantar ke otak. Okey. Benda itu sebenarnya electric charge. Electric charge itu yang memainkan peranan atau memberi signal kepada diri kita lah. Okey. So sebab itu penting sebenarnya. Sebab ada tadi saya baca kadang-kadang bukan disebabkan makanan ataupun organ kita rosak. Kadang-kadang disebabkan bioelektrik kita ini yang tak berapa cantik, itu yang mungkin menjadi punca orang tu sakit. Cuma sekarang masih belum lagi ada yang macam cakap awal tadi lah, strong evidence lagi yang untuk kita kaitkan benda ni dengan kita punya health ataupun dengan kita punya major function dalam badan kita. But it's interesting punya subject yang kita boleh go through bagi saintis di luar sana untuk check ataupun cuba explore benda ni dengan lebih dalam lah. Sebab ini merupakan satu medium ataupun ruang yang sangat-sangat berpotensi lah daripada segi saintifiknya dan juga daripada segi industrinya. Okey. So berbalik dengan apa isu dekat MSB ini, macam saya dah share tadi sikit sebenarnya, produk MSB to be spesifik adalah produk weekend kita basically ada negatif ion. Negatif ion tu datang daripada mana? Daripada germanium dengan titanium yang ada yang boleh memberikan ataupun menghasilkan anion ataupun ion dalam badan kita, yang ion ini dapat balancekan balik kita punya medan potensi bioelektrik kita. So bila medan potensi bioelektrik ini cantik, insya-Allah kita punya sel-sel dalam badan, macam saya cakap sebelum-sebelum ni, sentiasa dalam keadaan yang aktif, yang sentiasa dalam keadaan yang responsif. Sebabnya kenapa? Kita sentiasa dapat menghantar signal sebaik mungkin. Kita dapat memastikan organ-organ penting dalam badan kita ini tidak membuka pintu sesuka hati, tidak menjaga ataupun tidak membuka sepadan sesuka hati yang boleh jadi punca atau sebab badan kita ni membawa masuk benda-benda haram atau benda-benda tak sepatutnya keluar. Okey, itu sebab dia. So that's why lagi-lagi kalau anda ada testimoni berkenaan dengan orang kencing manis, ada luka jadi lebih baik, anda boleh share saya benda spesifik benda ni sebenarnya. Kadang orang cakap tak masuk akal ke apa, dia just nampak. Kalau saya pun saya memang tak terima kalau tak ada explanation yang logik. Maksudnya yang saya boleh daripada faham daripada segi saintifik dia. Jadi saya suka mencari. Okey. Walaupun kita nampak kesan dia. Selagi saya tak ada tu, kadang-kadang saya kurang percaya. So anda boleh share. Cakap, ni sebenarnya benda yang boleh membantu. Ni sebenarnya benda yang terjadi, macam mana dia boleh orang dia cepat sembuh. Kita cuba. Sebenarnya kalau kita boleh bagi perumpamaan, contohlah untuk recovery ni senang je. Kita bezakan, ini benda biasa. Kita bezakan umur kita sekarang ini, umur contohlah umur 25, 30. Dengan kawan kita ataupun saudara mara ayah ataupun atuk kita yang umur dah lanjut. Kita nampak dia punya perbezaan bila dia injured ataupun dia sakit, dia lambat nak sembuh. Sebabkan benda lain ni. So that's why dia pakai, kita dapat recharge balik elektrik dalam badan kita ni macam bateri kereta, kita charge balik supaya dalam keadaan optimum. So dapatlah badan kita berfungsi dengan baik. So jadinya itu penting sebenarnya kenapa badan kita ni kena sentiasa jaga medan dia punya bioelektrik tu. So saya rasa tajuk bioelektrik ni, ini yang saya nak cerita sebenarnya berkenaan dengan kaitan dia bioelektrik ni dengan kita punya recovery lah.
Sebab itu antara satu poin yang penting. Sama juga macam saya pernah cerita pasal electromuscular stimulation ini. So basically dia gunakan electrical charge ni juga. Dia nak stimulate sel dalam badan tu supaya dia cepat trigger, cepat bergerak. Sama juga kalau orang tu ada injured, dia akan trigger benda tu supaya cepat untuk recovery. Dia gunakan yang itu, dia gunakan betul daripada elektrik. Yang ini kita gunakan secara semula jadi, macam mana badan kita sendiri hasilkan. So dia ada dua mekanisme yang berbeza tetapi memberi impak yang sama. So that's why kita punya produk ni sangat-sangat bagus. Okay, bagi mereka yang tak pernah pakai produk MSP, rugi. Anda kena cuba. Sebabnya insya-Allah ni antara salah satu ikhtiar yang anda boleh gunakan, anda boleh cuba untuk mempercepatkan proses recovery diri kita. Okay, mungkin anda akan tak nampak macam benda ni pelik, benda ni tak masuk akal, tapi basically benda ni ada pembuktian saintifik yang kita boleh gunakan, yang kita boleh nampak, yang ada penerangan dia. Kalau anda rajin mencari, insyaAllah ada lah. Saya dah share sikit-sikit sebenarnya daripada awal-awal saya masuk sampai sekarang ni. Saya dah cuba share sikit-sikit. Cuma sekarang ujung-ujung ni yang baru saya share benda-benda yang agak saintifik, saya share pada anda. Itu antaralah cara ataupun bagaimana sebenarnya produk VCAN ini membantu diri kita daripada segi kesihatan dan kesejahteraan diri kita. Yang orang selama ni yang dah lama pakai, nampak punya impak dia ataupun dia punya kelebihan dia. Bagi mereka yang tak nak pakai, yang baru nak cuba pakai, cubalah. Okey, insya-Allah tak rugi. Anda spend sekarang ni dengan promosi yang sangat-sangat menarik, yang ada 20 BV punya promosi. So grab, harga sekarang dah jauh lebih mampu bilik dah daripada harga sebelum ini. So tak rugi sebenarnya untuk anda cuba. Okey, anda nak gunakan, jangan tunggu nanti, jangan tunggu kejap lagi. Mulakan daripada sekarang. InsyaAllah anda boleh jadikan diri anda sebagai salah satu testimoni bergerak kepada kawan-kawan kita di luar sana, dan mereka senang, mudah yakin dengan diri anda. Percayalah. Okey, ada ke apa-apa persoalan atau pertanyaan yang ingin diutarakan kepada saya? Harapnya jelaslah. Mungkin tajuk hari ni, petang ini agak saintifik, tapi itu saya cuba membawa pada anda lah satu kelainan ataupun supaya kita lebih nampak lah fungsi kita punya kita punya produk MSB ini sendiri. Okey, anda boleh cuba tengok sodium potassium pump, electrolyte imbalance, benda ni ada kaitan lah. Okay. Sebab kalau tengok electrolyte, fungsi electrolyte balance ni basically memang dia akan tulis awal-awal kat atas tu. Dia akan cakap electrolyte balance ni fungsi utama dia adalah untuk memastikan help untuk conduct electrical impulse along the cell membrane. Ni dalam ni lah, kita punya ni untuk pastikan kita punya otak sel-sel dan juga kita punya otot ni dapat berfungsi dengan baik. Itu fungsi utama electrolyte. Maksudnya tadi itulah sodium potassium tu semua. Itu ada kaitan dengan kita punya tajuk ni tadi. Okay, saya rasa sampai sini saja saya punya sharing kita pada petang ini. Okay, agak singkat sharing saya pada petang ini sebabnya benda ni saintifik, so saya tak nak kupas terlalu panjang. Saya just nak share je apa yang saya jumpa dan saya baca kepada anda semua. Harapnya benda ni adalah input baru untuk anda yang kita boleh gunakan sama-sama. So macam biasa, benda yang baik ni semua datang daripada Allah SWT, kena beri ruang dan peluang untuk saya cari idea baru untuk beri kepada anda semua ni, untuk kita educate sama-sama kita, rakyat Malaysia, supaya sentiasa cakna dengan kesihatan diri sendiri. Sebab tanpa kesedaran diri, siapa lagi nak jaga diri kita? Okey, harapnya benda ni bermanfaat. Dan kalau andai kata ada terkasar bahasa, ada perkataan yang kurang enak diberikan ataupun disebut, saya minta maaf. Okey, so kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang, insya-Allah pada Isnin depan, jika diberikan ruang dan masa ataupun diberikan peluang oleh Allah SWT untuk cari idea baru. Saya akan share pada anda semua pada Isnin hadapan. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua.